Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurana Azlina binti Yaakob, nombor metrik A18A0451 dari kelas L2. Saya akan membentangkan tajuk kajian saya, iaitu keunikan sektor pertanian dan kesan pertanian kepada pembangunan negara. Okey, saya akan membentangkan slide yang pertama, iaitu pengenalan. Menurut Muhammad Safi Razak bin Saad 2008, pertanian adalah sektor perjalanan ekonomi yang terawal di dunia, di mana sehingga hari ini negara-negara barat tetap meletakkan bidang pertanian sebagai keutamaan dalam sektor ekonomi mereka. Tidak ketinggalan di Malaysia, aktiviti pertanian yang telah diusahakan oleh penduduk tempatan pada peringkat awal adalah seperti tanaman padi, sayur-sayuran, buah-buahan serta kegiatan menangkap ikan dan menternak haiwan dalam menyediakan sumber makanan. Kerajaan Malaysia telah memberikan tumpuan ke arah bidang penyelidikan seperti Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Mardi, PAMA serta LPP di bawah Jabatan Pertanian Forte Jabatan Pertanian Malaysia. Antara isu dan masalah yang sering dihadapi oleh sektor pertanian adalah usia petani yang sudah lanjut saban hari. Tenaga buruh dalam sektor pertanian rata-ratanya melebihi usia 55 tahun mengikut statistik yang diambil oleh Jabatan Kuasa Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Keadaan ini berpunca daripada penghijrahan golongan belia yang ramai ke bandar besar atau ibu kota. Masalah ini juga berpunca daripada kurangnya minat sesetengah pihak terhadap sektor pertanian. Masalah yang kedua adalah serangan pelbagai penyakit menjadi masalah dalam sektor pertanian. Sesetengah petani terpaksa menghabiskan masa yang banyak untuk memerangi serangan penyakit. Selain itu, kadar peningkatan kos pengeluaran sedikit sebanyak memberi kesan kepada bidang pertanian. Hal ini termasuklah kos pengangkutan, upah buruh dan harga baja kimia. Oleh itu, masalah serangan penyakit mesti diatasi secepat mungkin supaya pengeluaran hasil pertanian bertambah banyak. Yang ketiga adalah masalah dari segi saiz permukaan tanah yang terlalu kecil. Saiz permukaan tanah yang terlalu kecil telah menjejaskan perkembangan sektor pertanian. Hal ini demikian kerana tahap pengeluaran semakin berkurangan kurang daripada saiz permukaan yang tidak dapat menampung jumlah penanaman padi yang banyak. Faktor iklim juga menjadi masalah kepada perkembangan sektor pertanian. Tanaman yang tidak sesuai dengan iklim negara ini tidak dapat hidup dengan subur. Sebagaimana yang kita tahu, negara kita menerima iklim hujan dan panas sepanjang tahun. Contohnya pada bulan Disember, penanaman padi tidak dapat dijalankan dengan baik kerana berlakunya banjir. Oleh itu, pelbagai langkah yang efektif harus diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi agar sektor pertanian di negara kita dapat berkembang dengan pesat. Okey, yang seterusnya adalah keunikan sektor pertanian. Terdapat dua keunikan sektor pertanian, iaitu yang pertama ialah sektor pertanian yang semakin berkembang pesat di Malaysia telah berjaya mengeluarkan produk makanan yang bermutu tinggi untuk pasaran tempatan, juga meneroka pasaran antarabangsa. Dengan itu, pihak pengeluar produk makanan perlu mengambil tindakan untuk memenuhi permintaan pasaran terhadap makanan yang selamat dan berkualiti. Antara tindakan yang perlu diambil termasuklah memastikan barangan yang hendak dipasarkan untuk pasaran antarabangsa menepati piawaian antarabangsa serta dari segi pelabelan, penggredan dan pembungkusan yang boleh diterima di pasaran antarabangsa. Terdapat beberapa program jaminan kualiti hasil pengeluaran ladang dan pemosesan yang sedang giat dijalankan seperti Skim Arektis Ladang Malaysia oleh Jabatan Pertanian, SAT dan VHM. Dua lagi program jaminan kualiti hasil makanan yang sedang dikubah untuk memastikan kualiti pengeluaran terus terjamin. Yang kedua adalah sektor pertanian di Malaysia telah menyebabkan Malaysia menjadi salah sebuah negara yang bereksport buah-buahan eksotik seperti durian, jambu air, manggis, nangka, rambutan dan
lain-lain. Buah-buahan eksotik banyak terdapat di Malaysia kerana Malaysia mempunyai cuaca dan iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Permintaan yang tinggi terhadap buah-buahan eksotik telah menyebabkan pertanian terhadap tanaman tersebut bertukar kepada ladang yang besar. Sebagai contoh, tanaman buah mangga harum manis di negeri Perlis. Buah mangga harum manis hanya terdapat di Perlis sahaja. Ini kerana tanah yang sesuai dan subur menyebabkan buah mangga harum manis yang ditanam di Perlis memiliki rasa yang sangat sedap. Terdapat 3 kesan pertanian kepada pembangunan negara. Yang pertama, dapat meningkatkan pendapatan negara. Pada tahun 2011, Malaysia telah mengekspor produk pertanian bernilai RM7,124 bilion. Pulangan yang diperolehi negara melalui industri pertanian meningkat saban tahun kerana kebanyakan negara yang lain hanya mementingkan kepada aspek infrastruktur tanpa menyedari bahawa negara mereka telah berkurangan tanah untuk bercucuk tanam. Pada ketika dahulu, Malaysia pernah menjadi pengeksport utama getah di rantau Asia. Usaha memajukan sektor pertanian perlulah dijalankan secara sistematik agar sektor ini terus berkembang. Yang kedua adalah bidang pertanian juga penting untuk menambahkan atau memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sektor pertanian ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia. Golongan muda yang baru mencuburi sektor pertanian lebih mahir dalam mengendalikan mesin-mesin kerana kebanyakan golongan muda sudah mempunyai pengetahuan tentang mesin-mesin yang digunakan oleh aktiviti penanaman padi. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia telah berjaya dalam industri ini dengan bantuan daripada kerajaan sendiri. Oleh itu, perniagaan berasaskan pertanian ini mampu mengatasi masalah pengangguran negara dengan menawarkan ribuan peluang pekerjaan di seluruh negeri. Yang ketiga adalah sektor pertanian yang semakin berkembang telah mempengaruhi sistem perhubungan yang semakin maju. Sebagai contoh, semasa era penjajahan British, jalan raya telah dibina untuk memudahkan mengangkut hasil pertanian ke pelabuhan negara-negara maju di dunia. Juga terkenal dengan kemajuan sistem perhubungan, mereka menerusi kegiatan pertanian. Oleh itu, kepentingan bidang pertanian memberi impak yang besar kepada sistem perhubungan sesuatu tempat. Jika kita lihat di negeri Sabah dan Sarawak, bentuk muka bumi yang berbukit bukau menjadi rintangan untuk memajukan sektor pertanian mereka. Oleh itu, negeri-negeri tersebut kaya dengan hasil hutan. Pesawat ringan telah digunakan untuk mengangkut hasil pertanian. Selain pesawat ringan, malah jalan kereta api telah diwujudkan untuk memudahkan mengangkut hasil-hasil pertanian dari pelabuhan seperti di Sabah, iaitu di Tenang ke Tanjung Arau. Slide yang seterusnya adalah cadangan. Penambahbaikan yang perlu dibuat oleh pihak kerajaan adalah pihak kerajaan mestilah menggalakkan golongan muda untuk mencuburi bidang pertanian. Salah satu cara yang boleh kerajaan lakukan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengeluaran dan penanaman. Dengan adanya teknologi yang canggih, dapat menarik minat sesetengah golongan muda untuk bergiat aktif dalam sektor pertanian. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan program lawatan ke negeri-negeri yang mengeluarkan hasil pertanian yang banyak, seperti Kedah yang berjaya mengeluarkan hasil pertanian iaitu padi dalam kuantiti yang banyak. Oleh itu, golongan yang muda yang tidak mempunyai pekerjaan akan berminat untuk mencuburi dalam sektor pertanian, tidak semestinya dalam penanaman padi tetapi dalam pertanian ladang. Yang kedua adalah pihak kerajaan mestilah menyediakan racun yang boleh membasmi serangan perosak. Racun yang diberikan dapat digunakan oleh para petani untuk menghalau serangga perosak daripada terus merosakkan hasil tanaman. Racun tersebut mestilah diberikan secara berperingkat kepada petani agar tidak berlaku pembaziran. Secara tidak langsung, hasil tanaman akan bertambah, pendapatan petani bertambah dan kebergantungan produk makanan terhadap makanan luar negara akan berkurang. Yang terakhir ialah
Pihak kerajaan boleh menyewakan tanah-tanah terbiar untuk dibuat ladang atau kebun. Pekebun-pekebun kecil yang kekurangan modal boleh melakukan pekerjaan tanpa modal. Pihak kerajaan yang akan menyediakan modal dari awal sehingga akhir penanaman. Petani hanya menjalankan kerja dan apabila cukup bulan, petani mendapat gaji atau upah. Oleh itu, masalah pengangguran dalam kalangan masyarakat dapat diatasi dan taraf hidup penduduk sekitar akan bertambah. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, negara seperti Amerika Syarikat, Australia dan berbeza negara maju lain, golongan petani dipandang tinggi kerana mereka tergolong dalam golongan yang kaya raya. Situasi ini mungkin boleh berlaku di negara kita, Malaysia, yang mempunyai tanah yang subur, bebas daripada bencana alam atau keadaan huru-hara yang boleh memusnahkan sebarang kegiatan ekonomi. Jika kelebihan ini tidak dimanfaatkan, bermakna kita telah mensia-siakan anugerah sumber perniagaan yang ada. Selain itu, melalui strategi-strategi yang telah disusun oleh kerajaan untuk membantu masyarakat tani di Malaysia, slogan kata pertanian adalah perniagaan sudah pasti akan dapat dilaksanakan sekiranya kita sama-sama mencari jalan untuk memperhebatkan lagi sektor pertanian dengan cara menjadikan sebagai salah satu sumber pendapatan kita. Oleh itu, perniagaan berasaskan pertanian ini perlu mengalami perubahan supaya sektor pertanian ini beralih kepada generasi muda. Pembangunan sektor ini dapat mengurangkan import makanan dari luar negeri dan dapat mengelakkan penduduk kampung berhijrah ke bandar. Jelaslah, perkembangan sektor pertanian telah mengundang 1001 kebaikan kepada negara kita. Masyarakat kita juga perlu menyedari sumbangan, jasa dan pengorbanan kaum petani kita. Sebaliknya, kaum petani kita perlu mengalami transformasi untuk menjanakan satu Malaysia.